Assalamualaikum. Selamat malam kepada yang hadir kelas untuk malam ni. Okey, untuk malam ni cikgu tak nak buang masa. Kita terus saja pergi kepada tajuk untuk bab 10 untuk pemasyuran kemerdekaan. Untuk bab 10 ni hanya untuk pemasyuran kemerdekaan sahaja. So kita akan tengok daripada rentetan peristiwa pemasyuran kemerdekaan, persiapan kemerdekaan, apa yang berlaku masa pemasyuran tersebut. Jadi itulah yang kita akan belajar untuk malam ni. Jadi bab 10 ni sebenarnya tak adalah banyak sangat pun, dan mungkin cikgu akan terus sambung kepada bab 1 tingkatan 5 nanti. Okey. Jadi mula-mula kita lihat dulu tentang bab 10 iaitu pemasyuran kemerdekaan. Cikgu terus saja pergi kepada tajuk kita pada hari ini. Di mana tajuk kita hari ini kalau kita lihat masih lagi di dalam tajuk 11 iaitu kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Ada 4 bab yang berada dalam tajuk 11. Start daripada bab 7, 8, 9 dan juga 10. Jadi seperti cikgu cakap lah, daripada sini kita akan lihatlah satu soalan yang akan mewakili daripada tajuk 11 ni. Okey, pertama bila kita cerita mengenai pemasyuran kemerdekaan, dan kita akan sentuh mengenai persiapan sambutan kemerdekaan. Soalan ni kalau kita lihat pada peringkat awal ni dia terus tanya je tentang antara yang popular ditanyalah adalah tentang persiapan sambutan pemasyuran kemerdekaan. So 4 markah. Dan kalau kita cerita tentang persiapan sambutan kemerdekaan, kita kena ingat ada 2 poin utama kat sini. Apa dia? Iaitu ada 2 jawatan kuasa. Satu kita kenali dia sebagai jawatan kuasa persediaan fizikal, dan yang kedua ialah jawatan kuasa sambutan. Ini yang kita kena tahu dulu. Kalau sebut saja mengenai persiapan sambutan pemasyuran kemerdekaan, so ada 2 jawatan kuasa yang telah ditubuhkan untuk persiapan ni, iaitu satu jawatan kuasa persediaan fizikal dan yang kedua ialah jawatan kuasa sambutan. Okey, apa beza antara kedua-dua ni? Jawatan kuasa persediaan fizikal dan juga sambutan. Kalau persediaan fizikal kita ingat adalah untuk menonjolkan identiti. Ingatlah, menonjolkan identiti negara. Sebab tu diwujudkan jawatan kuasa persediaan fizikal. Nanti kita akan pergi lebih detail. Yang penting kita ingat dulu. Ada 2 jawatan kuasa persediaan fizikal dan jawatan kuasa sambutan. Untuk jawatan kuasa persediaan fizikal ni, dia adalah untuk menonjolkan identiti. Manakala untuk sambutan pula, dia nak memeriahkan sambutan tu. Sambutan pemasyuran ni. So nanti kita akan lihatlah dengan lebih mendalam mengenai jelaskan persiapan sambutan pemasyuran. Jadi kalau kamu sebut, sebenarnya kalau kita tahu benda ni kan, kita dah menyebut ni, kita daripada sini kita dah dapat ini 1 markah, ini markah kita yang kedua, markah yang ketiga dan ini adalah markah kita yang keempat. Sebenarnya ada 4 dah. Kita dah bagi 4. Kalau kata soalan dekat atas ni, soalan sebelah ni, dia kata persediaan untuk kita kata sambutan pemasyuran kemerdekaan ni, kita buat je dalam ayat yang lengkap bagi setiap satu ni kan. Bermaksud kita dah dapat dah 4 markah. Kalau nak 4 markah, so sebenarnya kita dah dapat pun 4 markah daripada sini. Kalau nak 8, so kita tambah lagi lah 4 lagi. Okey. Jadi kita akan huraikan sedikit, kita akan lihat kedua-dua jawatan kuasa ni. Okey, di dalam skema, dia memang dia bagi detail. Dia cerita daripada Tengku Abdul Rahman berucap dekat Radio Melaya. Kemudian dia cerita pula tentang Datuk Abdul Razak pula maklumkan atur cara sambutan kemerdekaan dekat Radio Melaya juga. Kan? Okey, cikgu just nak terus pergi kepada jawatan kuasa persediaan fizikal. Ini yang tadi cikgu bagi tadi kan. Satu penubuhan jawatan kuasa persediaan fizikal. Okey. Tadi cikgu dah kata, apa dia jawatan kuasa persediaan fizikal ni adalah untuk menonjolkan identiti negara kita.
Ingat jawatan kuasa persediaan fizikal untuk menonjolkan identiti. Okey. Bila kita kata dia nak menonjolkan identiti, kita nampak apa yang boleh dijadikan sebagai lambang bagi negara kita. Jadi kat sini kita akan lihat apa yang lambang yang boleh dijadikan sebagai lambang untuk negara kita. So kat sinilah kita lihat yang pertama, melalui jawatan kuasa fizikal ni maka adanya pembinaan stadium. Kat mana kita nak sambut kemerdekaan nanti? Maka dibinalah sebuah stadium yang kita kenali dia sebagai Stadium Merdeka. Kemudian 1957 kita ada agung. Kita dah belajar dah bagaimana dalam sistem pemerintahan ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1957 ada raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Di bawah tu huraian dia ni tajuk semalam kita ada yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara kan, yang dipilih melalui Raja-Raja Melayu. Setiap 5 tahun sekali. Jadi di sini kita akan lihat kat sini bila ada agung, ada yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong nak duduk kat mana? Maka dibinalah istana untuk yang di-Pertuan Agong. Jadi kita akan nampak nanti stadium dibina untuk pemasyuran kemerdekaan nanti. Istana pula dibina untuk yang di-Pertuan Agong. Kemudian Tengku Abdul Rahman kata pula lagu. Kita tak ada lagu kebangsaan kita ke? Maka kat sini muncullah satu lagu kebangsaan, maka dicadangkan sebuah lagu kebangsaan yang kemudiannya kita kenali dia sebagai lagu Negaraku. Kan, kita kenali dia sebagai lagu Negaraku. Kan, okey. Lagi apa lagi selain daripada lagu Negaraku? So kita ada pula penggunaan bendera sebagai identiti negara kita, bendera kita. So mana ada bendera negara lain sama dengan negara kita? Malaysia kita kata ini, kalau orang tengok bendera kita, orang kata okey ini adalah bendera Malaysia. Kalau dulu pada waktu ni adalah Persekutuan Tanah Melayu lah sebab belum wujud lagi Malaysia pada waktu ni. Dan waktu ni kita baru nak merdeka. Jadi wujudnya bendera, penggunaan bendera kebangsaan ni, yang bendera ni menggunakan bendera Persekutuan Tanah Melayu yang dah sedia ada dah. Bendera. Okey, kemudiannya kita kata digunakan pula jata negara. Dan jata negara kita lihat daripada 30 Mei 1957 ni, maka diperkenankanlah oleh Raja-Raja Melayu. Ini kita lihat penggunaan jata negara dan akhir sekali adalah bunga kebangsaan yang kita pilih, iaitu kita pilih dia sebagai bunga raya. Jadi ini adalah jawatan kuasa persediaan fizikal. Kalau kita nampak semuanya yang menunjukkan lambang-lambang dalam negara kita. Sebab tu dia penonjolan identiti negara kita pada waktu ni. Ingat persediaan jawatan kuasa fizikal dia adalah penonjolan identiti. Kalau kita kata penonjolan identiti tu contoh bina stadium, satu. Yang kedua bina istana untuk yang di-Pertuan Agong. Yang ketiga bendera. Bendera kebangsaan kita. Kemudian yang menggunakan bendera Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian lagu kebangsaan kita iaitu lagu Negaraku. Lepas tu penggunaan jata negara. Kan, lepas tu pula selepas penggunaan jata negara kita lihat penggunaan bunga kebangsaan. Jadi bila kita mention, kita sebut setiap satu lambang negara kita ni, kita akan dapat markah kat situ. Setiap satu kita dapat markah satu. Kalau macam cikgu sebut tadi, sebenarnya kat sini kita ada lebih kurang, tak salah cikgu ada 6 lambang, 6 yang telah diperkenalkan di bawah jawatan kuasa persediaan fizikal. Okay, cikgu just tulis kat depan ni supaya kita boleh nampak kat situ. Nanti kita akan banding pula dengan jawatan kuasa sambutan. Jadi jawatan kuasa persediaan fizikal. Ingat yang pertama cikgu sebut tadi ialah penonjolan identiti. So kita tunjuk identiti negara kita. Itu satu. Bila menunjukkan identiti, kita kena fikir apa yang tunjukkan kat sini. Maka pembinaan kita kata stadium. Stadium yang kemudiannya kita kenali sebagai Stadium Merdeka. Kemudian bina istana untuk yang di-Pertuan Agong. Cikgu tulis dia kat sini untuk merdeka nanti. Yang ni untuk yang di-Pertuan Agong. Kemudian kita ada lagu kebangsaan iaitu lagu Negaraku.
Kan? Kemudian kita ada pula lagu, kita ada bendera kebangsaan kita. Kan, iaitu bendera Persekutuan Tanah Melayu lah pada waktu ni. Kemudian kita ada jata negara. Maka digunakan jata negara menunjukkan itu adalah identiti negara kita. Kemudian ada bunga kebangsaan. Kan, bunga raya yang menjadi bunga kebangsaan kita. Jadi ini kalau kita buat setiap satu ni, kita buat ayat-ayat kan. Inilah markah yang kamu dapat. Kamu tak cerita pun mengenai siapa yang cipta bendera ni, siapa yang gubal lagu kebangsaan kita ke apa kan. Kamu just mention je. Kat sini sebenarnya kamu dah peroleh satu markah. Kan yang dia nak tadi kita tengok 8 kan. Di bawah jawatan kuasa persediaan fizikal ni dah banyak dah kita dapat kat sini. Kan. Okey, kita pergi yang kedua. Yang kedua kita akan lihat tentang penubuhan jawatan kuasa sambutan. Kan, okey. Di bawah jawatan kuasa sambutan tadi cikgu kata dia adalah untuk memeriahkan sambutan. Sama ada di peringkat ibu kota maupun di peringkat negeri. Jadi di bawah jawatan kuasa sambutan ni, apa yang dibuat di bawah jawatan kuasa sambutan ni, kita lihatlah di mana dekat sini bandar-bandar, bangunan-bangunan, jalan raya semua ni kan dibina, dipasang dengan pelbagai lampu. Maksudnya dipasang, dihiasi dengan lampu. Sebab dia sambutan, nak memeriahkan sambutan tersebut, maka dihiasi dengan lampu. Selain daripada tu, penyediaan pakaian khas untuk menteri dan juga pegawai tinggi. Ini idea Tunku Abdul Rahman. So disediakan pakaian khas untuk menteri dan juga pegawai tinggi kerajaan yang dia ambil daripada baju kedah, itu baju muskat tu. Kan dia ubah sikit. Kan kamu boleh tengoklah gambar tu yang ada di dalam buku teks kita. Kan, okey. Kemudian dia anjurkan pula khusus khas berkaitan dengan protokol selama 3 hari. Di mana yang terlibat ni kita lihat 300 pegawai kerajaan yang terlibat. Jadi mereka ni lah nanti yang akan jadi usher, yang akan jadi macam pegawai penerangan sebagainya. Sebab mereka ni mengikuti khusus khas berkaitan dengan protokol. Dan last sekali kita lihat gaji. Gaji diberi seminggu lebih awal untuk memberi ruang kepada pegawai dan juga kaki tangan kerajaan ni sambut Hari Merdeka ni. Jadi kita lihat kat situ ini di bawah jawatan kuasa sambutan. Jadi di bawah jawatan kuasa sambutan, tadi jawatan kuasa fizikal, ini yang pertama kan. Yang kedua adalah jawatan kuasa sambutan. Okey, apa yang ada di bawah jawatan kuasa sambutan, ingat dia adalah untuk nak memeriahkan sambutan kemerdekaan tu nanti. Jadi apa yang dibuat untuk nak memeriahkan sambutan ni? Maka kita katalah lampu. Okey, lampu dipasang. Dipasang kat mana? Kita sebutlah katalah di bangunan ke apa benda sebagainya. Bangunan, jalan sebagainya. Kan? So yang pertama lampu. Kita ingat keyword kita lampu. Kemudian apa lagi? Kita ingat pakaian khas. Kan? Pakaian khas. Untuk siapa? Untuk menteri dan juga kita kata untuk menteri dan juga apa tu kita kata pegawai tinggi. Kan? Untuk menteri dan juga pegawai tinggi telah disediakan. Kan? Okey. Yang ketiga, selain pada pakaian khas ni, kita akan lihat pula kepada kursus. Kan? Kursus yang berkaitan dengan protokol. Kan? Telah dihadiri oleh 300 orang pegawai. Kan? 300 pegawai kerajaan kat sini. Ini kita kata kursus yang berkaitan mengenai protokol. Dan kemudiannya yang akhir sekali ialah gaji. Kan? So gaji dia dapat apa? Seminggu awal. Kan? Okey, kaki tangan kerajaan dia dapat gaji seminggu awal. Jadi ini kita kata di bawah jawatan kuasa persediaan jawatan kuasa sambutan. Jadi satu kita ingat jawatan kuasa persediaan fizikal, yang kedua jawatan kuasa sambutan. Kalau kita lihat ni jawapan yang ada di bawah ni kan memang sangat banyak daripada page depan sampailah page belakang ni.
So banyak. Jadi kita tak perlu kita nak ambil semua, kita nak masukkan di dalam jawapan kita. Ingat cikgu kata, kita lihat kepada peruntukan markah. Berapa peruntukan markah? Hanya 8 je diminta. Daripada poin yang cikgu bagi ni sebenarnya kita dah ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dekat jawatan kuasa persediaan fizikal pun sebenarnya termasuk jawatan kuasa persediaan fizikal tu dah ada 8 markah kat situ. Kan? Betul, kita tambah lagi dengan jawatan kuasa sambutan. Apa dia pula jawatan kuasa sambutan tu? Kalau kita lihat di situ dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Campur dengan jawatan kuasa sambutan ada 6. Jadi kat situ 8 campur 6. Kalau kat sini kan kita lihat kan kita dah ada 8 kat sini. Kan? Campur 6 kat sini. So stok jawapan kita sekarang ni kita dah ada 14 markah dah yang kita bagi dekat dia. Yang dia nak sebenarnya maksimum 8 markah saja. Kan? Kalau kita terlupa salah satu daripada sini pun sebenarnya ada lagi stok jawapan yang lain. Sebab tu kita selalu cikgu sebut kita kena work smart kat sini. Apa-apa kita nak buat, kita tengok dulu jumlah markah. Berapa jumlah markah dia nak? 4, dia nak 6, dia nak 8. Jadi dia tanya tentang apa pula? Okey, dia tanya tentang jawatan kuasa, dia tanya mengenai persediaan. Kan, persediaan untuk menyambung ke pemasyuran kemerdekaan. Kalau persediaan, so kita akan ambil kepada dua-dua jawapan ni. Satu jawatan kuasa persediaan fizikal dan juga jawatan kuasa sambutan. Lainlah kalau ditanya macam ni. Jawatan kuasa persediaan fizikal 4 markah, jawatan kuasa sambutan 4 markah. So yang tu kita kena tahu, kita kena balancekan dia. Maksudnya kita kena bagi untuk fizikal 4 at least dan juga sambutan pun at least kita kena bagi 4. Dari segi stok jawapan yang cikgu dah keluarkan ni kita ada 8 dengan 6. Maksudnya dah lebih daripada yang sepatutnya. So dia simple je. Kalau soalan ditanya mengenai persediaan pemasyuran kemerdekaan negara kita. Jadi itu ini dua jawatan kuasa ni. Okey. Next kita lihat kepada soalan yang berikutnya. Okey. Gambar berikut menunjukkan sebahagian daripada acara sambutan pemasyuran kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Okey, terangkan perjalanan. Okey, sekarang ni dia nak tahu tentang cerita perjalanan acara sambutan tersebut. Bermaksud ini adalah pada hari 31 Ogos, pada masa dia berlangsung. So kalau kita lihat kepada jawapan, kan disambung lagi jawapan dekat belakang ni sampai F dia ada F12. Macam cikgu cakap tadi, kita nak sebenarnya hanya berapa markah? Kalau kat sini diperuntukkan hanya 8 markah. Jadi kalau kita tengok F sahaja dah ada 12. Jadi macam mana kita nak ingat ni? Kita ingat macam jalan cerita. Kan? Macam mana kita nak ingat? Mula-mula kita tengok macam ni. Kita tengok, bila kata hari kejadian. Senang kita kan hari kejadian. Apa yang berlaku pada hari kejadian tersebut? Mestilah mula-mula, mestilah orang ramai masuk dulu kan. Takkan tiba-tiba tengku nak masuk dulu, betul baru orang ramai nak masuk. Yang pertama, dia mestilah kita kata perarakan barisan pasukan tentera dan juga orang ramai. Kan? Cikgu ambil F1 ni, mula-mula perarakan barisan tentera dan juga orang ramai masuk di dalam stadium. Sekarang ni sambutan dekat Stadium Merdeka sekarang ni. Kan? Kalau kita anggaran 20 orang memenuhi stadium apa benda kan. Kalau kita tak ingat ke apa benda tak apa, tak ada masalah. Kan? Kita cikgu hanya ambil poin yang perlu kita ingat saja. Okey, lepas orang ramai, pasukan tentera dan juga orang ramai masuk, apa pula? Barulah ketibaan Tengku Abdul Rahman dekat pekarangan stadium. Maksudnya Tengku Abdul Rahman sampai. Bila selepas Tengku Abdul Rahman sampai, barulah Raja-Raja Melayu, Agung dan juga permaisuri dia dan juga wakil daripada Ratu England ni iaitu Duke dan Duchess of Gloucester ni merupakan wakil daripada Ratu England. Kalau katalah kita terlupa, kita tak ingat nama dia, Duke of Gloucester ni kan, tak apa, kamu kata je wakil daripada Ratu England. Kita lihat balik, kita sambung balik kat sini tadi. Di mana kita lihat tadi yang pertama kita kata perarakan masuk. Kan orang tentera dan juga orang ramai. Kedua, ketibaan Tengku Abdul Rahman.
Kan kita buat je lah kita macam mana. Kutipan Tengku Abdul Rahman di Stadium Merdeka. Dah rapat dah macam tu. Kan kemudian kita ingat lepas Tengku Abdul Rahman sampai dulu, takkan Raja sampai dulu kan. So Tengku Abdul Rahman sampai dulu. Kemudian Raja Melayu dengan Agong dan Permaisuri dia dengan kita kata wakil Ratu England. Kalau kita tak ingat nama dia Duke ataupun dan Duchess of Gloucester ni. Kan okey. Lepas tu Nafiri dibunyikan. Bila dia orang semua dah sampai, okey, Nafiri dibunyikan untuk sambut kemerdekaan ni, masa sambut kemerdekaan dia orang. Okey, kemudian selepas tu kita tengok Raja Melayu dan wakil Ratu Queen Elizabeth ni, Ratu England lah, iaitu Duke of Gloucester ni dan juga pegawai tinggi British duduk di pentas utama. Nanti kita buat jalan cerita supaya kita akan dapat ingat dia punya flow dia. Kan, okey, duduk dekat pentas utama. Okey, dipayungi oleh Biduanda, ucapan Duke of Gloucester. Okey, dipayung oleh Biduanda, tak apalah kita tak ingat yang tu, kita tak payah ambil. Kita terus dia ambil, lepas tu apa berlaku? Ucapan. Bila dah duduk dekat pentas utama nak ucap, siapa nak ucap dulu? Mestilah Duke of Gloucester dulu ataupun kita panggil dia wakil daripada Ratu England. Sebab apa? Sebab dia yang nak sampaikan nanti surat penyerahan serah kuasa tu. Jadi Duke of Gloucester dia cakap dulu. Kan, bagi ucapan. Lepas tu pula, lepas dia bagi ucapan, dia serahkan surat perlembagaan serahan kuasa tu. Kan, okey. Dia buat serahan surat perlembagaan serahan kuasa ni. Lepas tu pula, Nafiri dibunyikan lagi. Kan, cikgu tak ambil Nafiri tu dibunyikan. Cikgu terus dia pergi ke F8 iaitu Tengku Abdul Rahman. Dia baca surat pemasyuran kemerdekaan tersebut. Jadi dia baca pemasyuran kemerdekaan, bermaksud kat sini menandakan tanah Melayu dah merdeka. Kemudian Tengku Abdul Rahman laungkan merdeka. Kan, dia laungkan merdeka sebanyak 7 kali. Kemudian apa lagi? Kemudian laungan azan oleh Ustaz Hasan Azhari. Kan, tanda kesyukuran kita. Kemudian lepas laungan azan, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan. Bila selepas bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan, kan lepas tu apa? Bila bendera dinaikkan, maka diiringi dengan lagu kebangsaan atau lagu negaraku. Yang ni pun kita boleh ambil juga supaya senang kita nak ingat. Bila naik bendera mestilah diiringi dengan lagu kebangsaan kita. Dan yang ke-12 ialah 101 tembakan dilepaskan menandakan Tanah Melayu dah merdeka. Ingat dia nak 8 je. So cikgu hanya ambil tadi FF je. So jadi kat sini, apa jalan cerita yang kita nak letak kat sini? Kan, okey. Apa jalan cerita dia? Kalau kita kata dia tanya tentang perjalanan upacara sambutan tersebut. Sambutan kemerdekaan tu. Bila dia tanya tentang sambutan, apa dia tanya tentang peristiwa sambutan kemerdekaan. Jadi kita kena cerita dia ikut apa yang berlaku pada hari tersebut. Apa yang berlaku pada hari itu. Jadi kita macam ni kita kena recall balik apa yang berlaku. Jadi kalau yang ni, kalau kita tengok perjalanan dia, perjalanan sambutan dia. Okey. Yang pertama kita lihat perarakan masuk. Okey. Perarakan masuk. Perarakan masuk siapa? Yang ni kita kata okey, tentera dan orang ramai. Ni kita ingat mula dulu, orang ramai masuk. Kita tak ingat tentera pun kita kata macam ni. Kita kata orang ramai mula masuk ke dalam Stadium Merdeka. Okey, dah boleh dah sebenarnya. Kan orang ramai masuk. Bila orang ramai masuk kemudiannya diikuti oleh barulah ketibaan Tengku Abdul Rahman. Kan, Tengku Abdul Rahman tiba. Kan, tiba dekat Stadium Merdeka. Lepas Tengku Abdul Rahman sampai, kita lihat siapa pula yang sampai. Raja Melayu. Kan, lepas tu kita kata Agong ataupun yang di-Pertuan Agong dan permaisuri dia. Dan juga wakil Ratu England. Ataupun kita kata, kalau kita nak senang ingat, kita letak je wakil Ratu England. Habis cerita. Kan, kalau kamu rasa susah sangat nak ingat Duke of Gloucester dengan Duchess of Gloucester tu, kamu boleh je ingat, bagi untuk wakil Ratu England. Okey, yang keempat, bila mereka ni sampai, masa ketibaan mereka ni diiringi oleh bunyi Nafiri. Ni alat muzik lah, alat muzik Nafiri dibunyikan.
Kan? Okey, lepas tu dah dia sampai. Dia nak duduk dekat mana sekarang? Maka dia mereka ni mestilah raja-raja Melayu kan. Okey, raja-raja Melayu. Lepas tu kita kata wakil Ratu England ataupun Duke of Gloucester tu, cikgu tulis dia wakil Ratu England. Okey, duduk dekat mana? Pentas utama. Kan, duduk di pentas utama. Kita nak buat jalan cerita ni, pentas utama. Okey, bila dia duduk dekat pentas utama, okey dah duduk dah. Okey, apa yang berlaku dekat pentas utama tersebut? Maka wakil Ratu England ni ataupun Duke of Gloucester, yang ni cikgu tulis dah nama Duke of Gloucester, kan, Duke of Gloucester. Okey, apa yang berlaku dekat dia? Dia mewakili kerajaan Britain. So dia menyerahkan, sekarang tu cikgu ambil dia yang ke-8, yang poin yang ni cikgu letak kat bawah dia. Apa yang dia buat? Dia serah surat penyerahan, apa tu kita kata apa, serahan kuasa, surat perlembagaan serahan kuasa. Surat perlembagaan serahan kuasa. Kalau kita tak ingat pun kita kata wakil Ratu England telah menyerahkan surat serahan kuasa. Tak apa. Kamu bagi macam tu pun okey, tak ada masalah. Justru dia masih membawa flow yang betul kat situ. Okey, kemudian apa lagi yang berlaku bila dia serah kepada siapa? Dia serah kepada Tengku Abdul Rahman. Kan? Kemudian apa yang berlaku? Tengku Abdul Rahman membacakan, kalau kita kata dia tulis kat sini, Tengku Abdul Rahman membacakan pemasyuran kemerdekaan. Kan? Kemudian kita yang ke-8, bila dia habis baca, apa yang berlaku? Tengku Abdul Rahman laungkan merdeka, kan, sebanyak 7 kali. Kalau kita nak sebut-sebut sebanyak 7 kali. Lepas Tengku Abdul Rahman laungkan merdeka, so kita tengok laungan azan berkumandang oleh Ustaz Hassan Azhari itu. Okey, selepas laungan azan, apa yang berlaku pula? Jadi bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan diiringi lagu Negaraku. Kan? Lepas tu apa yang berlaku kemudiannya? 101 das tembakan dilepaskan menunjukkan Tanah Melayu dah merdeka. 11 poin kan, tapi yang sebelah tu kita tengok yang serah surat perlembagaan tu sebenarnya itu yang ke-12 lah. Daripada sini kita lihat kan, dia nak 8 je. Kan, kalau dia nak 8, kita bagi jalan cerita ni, so kita akan dapat markah dia kat situ. Jadi macam mana kita nak ingat jalan cerita dia? Macam mana kita nak ingat jalan cerita dia? So kita ingat, mula-mula orang ramai tiba dekat dekat stadium habis cerita. Lepas tu pula Tengku Abdul Rahman sampai di stadium. Kemudian je baru Raja Melayu, lepas tu pula Agong dan Permaisuri kan, yang di-Pertua Agong dan Permaisuri, dan juga Duke dan Duchess of Gloucester ni ataupun wakil Ratu England ni sampai. Kan? Okey, kedatangan mereka ni diiringi oleh bunyi nafiri. Kan, bunyi nafiri dibunyikan semasa kehadiran mereka. Okey, bila dia orang dah sampai kat stadium, dia orang duduk kat mana? Maka mereka ni kita tengok Raja Melayu, kita kata wakil daripada Ratu England, pegawai tinggi British sebagainya duduk di pentas utama. So sekarang bila dia duduk kat pentas utama, kita kena fikir macam tu. Kat pentas utama pula apa berlaku? Okey, Duke of Gloucester ni kita lihat dia telah buat apa? Dia telah serah surat perlembagaan serahan kuasa kepada Tengku Abdul Rahman. So Tengku Abdul Rahman dapat surat ni. So bila Tengku Abdul Rahman dah dapat surat daripada Duke of Gloucester ni, apa pula yang dia buat? So dia pula telah membacakan pemasyuran kemerdekaan. Bila pemasyuran kemerdekaan dibacakan, Tengku Abdul Rahman melaungkan merdeka sebanyak 7 kali. Lepas tu apa berlaku? Laungan azan berkumandang. Lepas laungan apa berlaku? Bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan diiringi lagu Negaraku. Lepas tu apa berlaku? 101 das tembakan
dilepaskan menandakan tanah Melayu dah pun merdeka. So itu jalan cerita kita ingat. So kalau kita boleh ingat jalan cerita tu, kalau soalan ditanya perjalanan acara sambutan tersebut, jadi inilah dia. Kan? So secara tak langsung kamu dah boleh bagi jawapan ni. Ingat je daripada orang ramai sampai dekat stadium. Bila orang ramai tengku. Bila tengku, Raja Melayu. Bila Raja Melayu, okey, dah sampai, apa tu, kalau kita tak ingat bunyi nafiri pun tak apa. Bila Raja Melayu semua dah sampai, okey, dia orang duduk kat pentas utama. Bila dia duduk kat pentas utama, wakil Ratu England kita kata menyerahkan, kita kata perlembagaan, penyerahan perlembagaan surat serahan kuasa tu. Lepas tu apa berlaku? Tengku Abdul Rahman baca pemasyuran kemerdekaan. Lepas tu Tengku Abdul Rahman laung kemerdekaan. Lepas tu azan berkumandang. Lepas tu bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan diiringi dengan lagu Negaraku. Lepas tu 101 das tembakan dilepaskan. Menandakan Tanah Melayu dah merdeka. Tu kita nak ingat tau, cara kita nak ingat. Kita tak perlu nak ingat itu detail apa benda lah, siapa dipayungi oleh biduanda lah, apa benda sebagainya kan. Kita ingat poin-poin utama je. Cuma kita tahu bila Tengku Abdul Rahman merdeka ni, dia laungkan sebanyak 7 kali. Jadi kita teruskan nyatakan kat situ. Tengku Abdul Rahman melaungkan merdeka sebanyak 7 kali. Terus dia ayat kita tu kan. Jadi macam tu. Kan, okey, laungan azan dengan menandakan kesyukuran. 101 das tembakan disebabkan oleh apa? Menandakan Tanah Melayu merdeka pada waktu tersebut. Kan, jadi itu itu kita kata untuk soalan berkaitan mengenai soalan ni. Kan, untuk perjalanan sambutan kemerdekaan. Tadi kita ingat persediaan. Apa persediaan sambutan kemerdekaan? 2 jawatan kuasa tadi, fizikal dengan sambutan. Kalau ditanya perjalanan sambutan kemerdekaan, yang tu kita akan ambil kepada apa? Perjalanan pada 31 Ogos 1957 pada pagi tu. Pada pukul 9 pagi tu. Kan? Okey, jadi tu tentang kemerdekaan. Okey. Soalan yang berikutnya, dia tanya mengenai pengertian. Kan? Dia tanya mengenai pengertian kemerdekaan negara. So, apa pengertian kemerdekaan negara kita? Jadi, kalau ditanya mengenai pengertian kemerdekaan, yang pertama kita ambil, dia adalah bebas. Bebas daripada apa? Daripada cengkaman kuasa asing. Itu satu. Satu lagi adalah bebas untuk menentukan pemerintahan dia sendiri. So bebas ni kita lihat dia pecah pada 2 kalau bebas ni. Satu, kita bebas daripada kuasa asing. Kan, cengkaman, dia kata cengkaman kuasa asing. Maksudnya kita kata kita bebas daripada kuasa asing lah. Kalau kamu kata bebas daripada kuasa asing, ada dapat makar kat situ. Kan? Okay. Yang kedua, kenapa kita kata bebas? Bebas kita yang akan tentukan pentadbiran kita ataupun pemerintahan kita. So kat sini sebenarnya kita boleh dapat 2 markah kat situ. Ingat, kalau soalan tanya umum dia tanya, apa pengertian kemerdekaan? Satu, kita ambil keyword kita adalah bebas. Bebas apa? Satu, bebas daripada cengkaman kuasa asing. Ataupun kita kata bebas daripada kuasa asing. Kan? So dah dapat markah. Bebas daripada penjajahan. Itu pun membawa maksud cengkaman kuasa asing. So kita dapat markah. Satu, bebas daripada cengkaman daripada orang luar. Dan yang kedua ialah kita tentukan pemerintahan kita sendiri. Kita bebas tentukan pemerintahan kita sendiri. Kan? Dan selain kita tentukan pemerintahan kita sendiri, kita juga dapat tentukan hala tuju negara kita untuk masa depan negara kita. Apa masa depan negara kita? Satu, kita boleh takbir negara kita sendiri. Kita tentukan pemerintahan kita. Kita takbir negara kita. Yang kedua ni kita lihat kan, kita akan boleh tentukan hala tuju. Masa depan negara kita nanti macam mana kita nak buat. Jadi itu kita lihat antara kalau ditanyalah mengenai pengertian kemerdekaan, kita ambil dulu pada 3 ni. Satu, kita lihat kepada bebas. Bebas apa? Bebas dengan cengkaman kuasa asing dan ataupun bebas daripada penjajah. Yang kedua, kita tentukan pemerintahan kita. So yang terus ambil lah. Dan yang ketiga ialah kita boleh tentukan hala tuju kita. Kita ambil 3 serangkai ni terus. Kita dapat tentukan hala tuju negara kita. So kat situ kita dapat ada 3 kat situ. Kan? Okey. Kemudian bila kita sebut bebas tadi, kan dia lagi jawapan lagi, rentetan daripada perjuangan yang panjang di mana kita nak bebaskan diri daripada penjajahan.
Dalam kata yang lain, kalau kamu sewa ni kata apa maksud pengertian, apa maksud kemerdekaan? Kemerdekaan ni adalah kurungan, maksudnya kita bebas daripada kurungan ataupun naungan, bermaksud kita ni adalah sebuah negara yang berdaulat. Kan? Kalau cikgu kita nak ingat 4 benda kan, biasanya pengertian kemerdekaan ni ditanya untuk 4 markah aja. Kalau 4 markah, so ambil yang ni. Yang kita kata pertama, kalau kita katakan bebas dari penjajah, itu satu, kan. Yang kedua, kita yang tentukan pemerintahan kita, kan. Kita tentukan pemerintah. Yang ketiga, kita juga yang tentukan hala tuju negara kita. Dan satu lagi, kita akan menjadi negara yang berdaulat. Kalau betul-betul nak ambil 4 lah, yang ni yang kita mudah nak ingat. Maksudnya kalau kita kata pengertian kemerdekaan negara kita, kita merupakan sebuah negara yang berdaulat. Ataupun kita mempunyai kuasa tertinggi. Sebab dalam bahasa tu kita tengok kan, kita belajar tentang kedaulatan. Apa maksud kedaulatan? Adalah kuasa tertinggi dalam pemerintahan. Jadi ini jawapan untuk 4 kalau diminta dalam 4 markah. So kita ingat yang tu. Bebas daripada penjajah, kita tentukan pemerintahan kita, kita tentukan hala tuju negara kita, dan negara kita sebuah negara yang berdaulat. So dah dapat dah 4 markah kat situ. So simple. Kita just terang yang tu saja. Kan? Okay. Next, kita lihat kepada terangkan persediaan yang dilakukan oleh jawatan kuasa, persediaan fizikal dalam usaha menyambut pemasyuran kemerdekaan negara kita. So yang dikata persediaan yang dilakukan oleh jawatan kuasa, persediaan fizikal. Dia nak dalam jawatan kuasa persediaan fizikal sahaja. Yang ni tadi kita dah buat tadi kan. Contoh dia bagi kat sini, dia bagi okey identiti negara, prasarana fizikal. Sebab tu kita nama dia jawatan kuasa persediaan fizikal yang kita boleh nampak. Kalau kita lihat yang kita buat ni semuanya yang kita boleh nampak. Dan di sini dia buat huraian dia panjang lebar. Contoh tentang stadium Merdeka ni. Siapa yang cipta apa benda sebagainya kan. Tak perlu. Kalau kata dalam soalan ni, kalau katalah soalan ni naiklah untuk 8 markah sekalipun. Kamu cerita je dia menyediakan prasarana fizikal boleh. Ataupun kita terus dia pergi dia nak menunjukkan identiti negara. Dia bina apa? Tadi kita ambil jawapan tadi je. Dibina Stadium Merdeka. Lepas tu dia buat apa lagi? Dia bina istana. Ni istana kita ambil tadi kan. Stadium Merdeka, istana. Kemudian lagu kebangsaan kita iaitu lagu negaraku. Lepas buat bendera Persekutuan Tanah Melayu. Kan, so bendera. Kemudian jata negara. Kan, kita ambil jata negara. Kita ambil bunga raya. So dekat sini pun sebenarnya kita dah ada berapa markah dah yang kita dapat daripada situ. Kan? Kalau kita tengok kat situ persediaan, kalau kita ambil kat sini kita ambil kat sini, ini kita ambil 1, ini kita markah kita yang kedua, stadium markah kita yang ketiga, istana markah kita yang keempat, lagu markah kita yang kelima, kan, bendera markah kita yang keenam, jata negara markah kita yang ketujuh, dan bunga raya markah kita yang ke-8. Dah cukup dah. Kan, tak perlu kita nak mencerita detail siapa bina lagu, siapa cipta bendera ke apa benda sebagainya. Tapi kalau kamu memang tahu, kamu ingat bendera Persekutuan Tanah Melayu dicipta oleh Muhammad Ramzah, tulis je lah nama dia. Jangan kata cikgu bila cikgu kata tak payahlah nak tuliskan nama dia. Padahal kamu tahu. Kalau kamu tahu, kamu tulis je. Ini cerita dia kalau kamu belum hafal, belum tahu lagi tajuk ni. Kan? Macam mana kamu nak mencukupkan 8? Kita ambil kira lah, katalah soalan ni dia nak dalam 8 markah. Kan mana kita nak dapatkan 8 markah ni? So kita ingat dulu 8 poin utama tu. Kita tak perlulah nak ni daripada lagu kebangsaan ni datang asal daripada lagu Cahaya Bulan lah apa benda sebagainya, Terang Bulan lah daripada Negeri Perak lah apa kan. Okey, boleh kalau kamu memang dah ingat dah. Itu adalah lagu Terang Bulan dari Negeri Perak asal dia. Tapi kalau memang kita tak tahu pun paling-paling tak, kita ingat dulu poin utama yang cikgu tulis nombor 1 sampai nombor 8 ni. Kita hafal dulu yang tu. Apa yang berada di bawah jawatan kuasa persediaan fizikal. Jadi itu tentang persediaan jawatan kuasa fizikal sebab tadi pun cikgu dah terang dah detail tadi bersama dengan jawatan kuasa sambutan. Jadi kita lihat pula next soalan kebat kat sini.
bagaimana anda menghargai nilai kemerdekaan yang dikecapi sekarang? So kalau soalan kebat, bagaimana kita menghargai kemerdekaan yang dikecapi sekarang? So maksudnya peranan kita lah, apa yang kita buat. Kan, bagaimana kita hargai benda tu. Jadi bagaimana kita hargai benda tu, kita jadilah warga negara yang baik. Dan kita hormati pemimpin. Maksudnya ini adalah peranan kita. Kalau kat sini, ini adalah peranan. Maksud macam cikgu cakap lah, macam semalam sebelum cikgu cakap. Kalau soalan kebat, kita fokus kita pada dua sebenarnya pun. Sama ada dengan langkah ataupun peranan. Dan yang kedua ditanya tentang kepentingan. Jadi kalau soalan macam ni, kalau kita baca soalan ni, bagaimana anda menghargai nilai kemerdekaan yang dikecapi sekarang? Maksudnya ini adalah peranan. Bagaimana peranan kita? Kita nak hargai nilai kemerdekaan sekarang, kita jadilah warga negara yang baik. Kita hormati pemimpin. Kita tidak hina atau memperkecilkan pemimpin kat sini Okey, kita tidak hina atau perkecilkan pemimpin. Kita patuhi undang-undang. Kan, bermaksud kita tak langgar undang-undang lah. Kan, okey. Seperti apa? Jenayah ke apa. Maksud kita janganlah buat. Dia bagi kat sini tidak langgar undang-undang seperti jenayah. Kan, apa benda sebagainya. Kemudian kita mengukuhkan perpaduan di kalangan masyarakat dengan menghormati hak dan keistimewaan sesuatu kaum. Dan kemudian kita menyumbang kepada kemajuan ekonomi. Kita bagi sumbangan dalam kemajuan ekonomi. Dengan apa? Kalau kita urang, dengan menjadi usahawan ataupun peniaga yang berjaya. Ataupun mungkin kita kata dengan membuat ciptaan-ciptaan kan dalam bidang ekonomi ke, ciptaan-ciptaan alat-alat dalam pertanian lah, dalam perindustrian ke, sebagainya. Dan kemudian bersedia mempertahankan keselamatan negara. Kemudian menyertai pasukan keselamatan, tentera ataupun polis dan mensyukuri nikmat kemerdekaan adalah tanggungjawab semua warga negara. Kalau kita lihat ni, ini di bahagian ni untuk inference kan. So kita tengok kat sini kalau peranan kita semua ni kita menghargai nilai kemerdekaan yang dikecapi sekarang. So kita macam cikgu bagi sebelum ni, kita boleh ambil untuk stok jawapan kebat kita. Apa stok jawapan kebat kita boleh ambil kat sini? Yang sebelum ni yang cikgu pernah bagi kat kamu, mungkin kita kata akan dapat memastikan kedaulatan negara kita terjamin. Ataupun kita kata akan memastikan keamanan negara kita. Yang tu pun kita boleh jadikan sebagai stok jawab. Kita ambil je stok jawapan kebat kita untuk kita jadikan dia sebagai inference. Kalau kita tengok kat sini, ada fakta, ada huraian lanjutan, ada dia bagi contoh kat situ kan. Seperti jenayah sebagainya kan, dia bagi kat situ. Dan ada inference, maka kat sini kamu akan dapatlah untuk apa? 8 markah. Kalau kita ikut yang cikgu highlightkan ni pun sebenarnya lebih juga daripada 8 point. Bermaksud kamu juga akan dapat 8 markah kat situ. Ini untuk soalan kebat. Yang pertama iaitu ditanya tentang peranan. Okey. Yang kedua ialah dia tanya kalau kamu ada je soalan ke apa, kamu terus boleh tanya cikgu dekat ruangan chat. Cikgu dah buka ruangan chat kat situ. Okey. Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 memberi kebaikan terhadap perkembangan dan pembangunan negara. Beri penjelasan anda. Bermaksud kat sini dia nak apa? Dia nak tentang kebaikan. Dan dia kata kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 memberi kebaikan terhadap perkembangan dan pembangunan negara. So dia nak kita jelaskan benda ni. Maksudnya kalau kebaikanlah kebaikan daripada Persekutuan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Apa kebaikan daripada kemerdekaan ni dalam kata yang lain? Ataupun macam cikgu cakap lah tadi, kita akan fokus kepada kepentingan dengan langkah. Kalau kebaikan ni secara tak langsung dia akan menjurus kepada jawapan dia tentang kepentingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Jadi kalau kat sini apa jawapan dia bagi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Cikgu terus dia ambil supaya dia terus relate dia dengan soalan Okey, kita lihat kat sini sebab kat sini sebenarnya dia kata macam ni, rancangan Melayu pertama telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Maksud gitu. Tapi cikgu terus ambil je keyword pertumbuhan ekonomi negara. Maksudnya dia meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Itu kebaikan dia. Apa kebaikan kemerdekaan? Meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Kan? Apa lagi kebaikan dia? Okey, kita tengok ekonomi kita nanti tumpuan dia kepada sektor luar bandar.
Kan, jadi secara tak langsung telah meningkatkan pendapatan kepada penduduk luar bandar. Kan, apa lagi kebaikan dia? Akan memperbagaikan pelbagai keluaran pertanian supaya tidak hanya bergantung kepada getah semata-mata. Kan, sebab ini keputusan ni sebenarnya adalah di tangan kita. Dan apa kebaikan lagi? Okey, memberi peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Sebab bila kita lihat ramai nanti, bila kita merdeka nanti, banyak kawasan pos-pos kosong ditinggalkan. Bila ditinggalkan, secara tak langsung yang akan insert jawatan-jawatan ni adalah orang tempatan. Kemudian secara tak langsung kita kata dia dapat memberi peluang pekerjaan lah, apa benda sebagainya kan. Akan dapat mengurangkan kadar kemiskinan. Kemudian kita akan lihat dengan adanya Felda yang kita boleh jadikan sebagai contoh. Dengan Felda kan telah dapat mengurangkan kadar kemiskinan. Kemudian pembangunan kita ada Kementerian Pembangunan Luar Bandar bersama, dan kemerdekaan membawa perkembangan pesat dalam ekonomi. Okey. Pertumbuhan dengan perkembangan pesat dalam ekonomi, kalau cikgu yang ni lah kan, pertumbuhan pesat dalam ekonomi ni dengan pertumbuhan ekonomi ni, kalau cikgu akan anggap ini akan berlaku ulangan. Kan, bila berlaku ulangan tu sebenarnya kita cubalah cari jawapan yang lain. Kan, apa jawapan kalau kita katakan, kalau kata cikgu ambil tentang kepentingan. Apa kepentingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957? Kalau bagi cikgu highlight tadi okey, akan membawa kepada pertumbuhan ekonomi negara. Kan, akan membawa kepada apa lagi? Sektor luar bandar dimajukan. Akan membawa kepada keluaran pertanian diperbagaikan. Akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Akan dapat mengurangkan kadar kemiskinan dalam masyarakat. Itu contoh ni. Contoh kita bagi Felda ke apa benda sebagainya. Jadi apa lagi jawapan kebaikan bagi kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka? Kalau kita kata kat sini kan, kita dapat menentukan pemerintahan mengikut acuan sendiri. Betul juga, mengikut acuan sendiri ataupun kita kata tempatan. Kalau kita nak tambah lagi lah, kita rasa kalau cikgu bilang ni tak cukup. Katalah yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katalah 6. Okey, tak cukup. So cikgu nak bagi cukup juga 8. Okey, 7. Kan? So menentukan pemerintahan mengikut acuan sendiri. So kepentingan jugalah, apa kepentingan dia? Okey, pemerintahan dia mengikut acuan sendiri. So apa lagi kepentingan dia? Okey, kepentingan sebab ni dia akan menjamin apa kita kata? Mungkin akan kita kata akan perpaduan. Kan? Perpaduan dalam masyarakat. Contohnya perpaduan dalam masyarakat. So boleh juga kita bagi kat situ. Apa lagi? Kita kata mungkin kita akan kata seterusnya akan membawa kepada keamanan negara. Keamanan negara ni kita simpanlah stok ni sebagai inference kita nanti. Bila di akhir nanti kita akan katalah dengan kemerdekaan yang kesimpulannya dengan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu ini akan dapat menjamin keamanan negara pada masa akan datang contohnya. Dan itu antara jawapan yang kita boleh letak kat situ. Ini tentang kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu dari segi kebaikan. Ingat kalau kebaikan, biasanya kebaikan, kepentingan tu sebenarnya dia akan membawa, itulah jawapan untuk kebaikan. Kalau kita bagi jawapan kebaikan tu, itulah juga sebenarnya adalah kepentingan dia. Dia akan membawa kepada jawapan-jawapan yang positif, yang kebaikan tu. Okey, jadi itu untuk bab 10 untuk tingkatan 4. So sebenarnya daripada cikgu buat daripada kita lebih kurang dalam berapa minggu, 2 minggu, 3 minggu tadi saya cikgu kan. Kita dapat selesaikan 2 minggu sebenarnya sebab 1 minggu hari tu cikgu tak buat kelas kan. Jadi dalam tempoh 2 minggu ni sebenarnya kita dapat selesaikan daripada bab 1 tingkatan 4 sampailah bab 10 tingkatan 4. Bab 4 ni, tingkatan 4 ni memang dia lambat sikit, terutamanya bab masa peringkat awal, bab 2, bab 3, bab 4 sebab dia panjang. Berbanding dengan bab 5. Bab 5 kalau kita buat dia cepat, dia laju sikit. Mungkin satu malam kita buat 2 bab. Berbanding dengan tingkatan 4. Kita kadang-kadang ada setengah tu cikgu buat hanya 1 bab je satu malam. Tingkatan 5 ada juga panjang tapi tak banyak. Ada 1-2 bab macam tu je. Yang lain kita boleh gabungkan dia jadi dalam satu je. Okey, ada soalan nak tanya cikgu apa tak untuk tajuk ni?
Kan? Jadi kita kena ingat satu je. Untuk tajuk ni yang pertama kita ingat dari segi dia punya jawatankuasa persediaan tadi, persediaan fizikal dan juga jawatankuasa sambutan. Dua jawatankuasa tu apa dia? Persiapan, apa persiapan yang dibuat untuk sambutan kemerdekaan. Ini dia. Kalau persiapan dia tanya, jadi ini jawapan dia. Dua jawatankuasa ni kamu hurailah tentang dua jawatankuasa ni. Dan satu lagi soalan dia akan tanya mengenai keadaan masa sambutan kemerdekaan, perjalanan sambutan kemerdekaan. Okey, apa sambutan pada 31 Ogos tu? Pada awal pagi pukul 9 pagi tu. Jadi ini juga adalah jawapan yang kita bagi. Ada satu lagi dalam buku kalau kita lihat malam hari kejadian tu. Pada ambang merdeka kan. Kalau kita lihat pada ambang merdeka tu sebenarnya tak disentuh kat situ. Yang cikgu sentuh tu adalah pada 31 Ogos 1957 pada hari kejadian. Okey, ada juga detik pemasyuran kemerdekaan negara kita. Kalau detik tu kita akan lihat yang bermula pada pukul 10 malam. Pada pukul 10 malam apa yang berlaku dekat situ kan. Kalau kita lihat kan kita ambil sikit lah kat sini supaya kamu tak ketinggalan yang tu. Yang tadi kita ingat yang tadi adalah pada hari kejadian pada 31 Ogos. Itu kita kata perjalanan masa sambutan pemasyuran. Bila kita sebut pemasyuran kemerdekaan, dia berlaku pada 31 Ogos. Kan pada 9 pagi tu dekat stadium mereka. Ada satu lagi detik pemasyuran kemerdekaan. Kita kena ingat satu lagi kita ada detik pemasyuran kemerdekaan. Detik pemasyuran kemerdekaan ni dalam kata yang lain, kalau dekat sekolah kita dulu sebelum COVID, ada sekolah yang sambut ambang merdeka ke apa benda sebagainya. Pada malam tu dia sambut ambang merdeka ke. Kan dia bila macam kita dekat TV sekarang kita lihat dia buat kiraan countdown tengah malam yang kata kita ni sambut merdeka pada malam tersebut kan. Okey, jadi kita kena tahu jugalah tentang detik pemasyuran kemerdekaan tersebut. Sebab dia ni, kalau detik pemasyuran kemerdekaan ni, dia ni ada pada 30 Ogos 1957. Yang kita cerita tadi, perjalanan tadi adalah 31 Ogos 1957 pagi tu. Ini yang malam tu. Yang dia start pada pukul 10 malam. Sama kita buat macam tadi juga. Mula-mula ada apa di dalam detik ni. Start pukul 10 malam. Kalau kita lihat dalam buku kita, dia kata, okey, mula-mula sekali dia kata wakil parti perikatan dari Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura berpakaian baju Melayu hitam diketuai oleh Saadun Jubir mengambil tempat. So kita tak kata adakah kita nak ingat semua ni apa? So kita paling tak kita akan kata wakil parti perikatan ambil tempat. Macam tu ambil tempat dekat mana? Yang ni dekat mana benda ni berlaku ni? Kalau kita lihat ni kan, benda ni berlaku dekat stadium jugalah dekat malam tu malam ni yang berlaku pada waktu malam ni. Okey, kemudian apa berlaku pula? 300 orang pemuda bentuk pembarisan kehormat dan ambil tempat di tengah padang menghadap Jalan Raja Menara. Perbarisan ini diketuai oleh Ismail Brontak. Okey, kita ambil pula kat sini 300 pemuda. Ni kita tengok kronologi dia. 300 pemuda buat barisan kehormat. Kita buat macam ni je. Buat barisan kehormat kan. Diketuai oleh Ismail Bontak. Tak ingat nama. Okey, kita buat macam ni je. At least kita nampak flow dia, kita nampak jalan cerita dia. Okey, lampu dipasang semua. Okey, sebelum tu. Semua lampu di padang dan di sekitar dipadamkan sehingga seluruh kawasan menjadi gelap gelita. So, lampu dipadamkan. Kan 2 minit ni, ini 2 minit. Kiranya dalam pukul 11.58 tu lampu dipadamkan. Maksudnya kat sini gelap gelita. Gelap gelita. Okey, tepat saja pukul 12 tengah malam kan lampu dipasangkan. Ni kita tengok flow dia lampu dipasangkan tepat pukul 12 tengah malam. Kan? So lampu dipasang. Okey, bila lampu dah dipasang, apa yang berlaku kat situ?
Kan ingat ini adalah detik detik kita nak melaungkan merdeka. Maka pada waktu ni laungan merdeka. Kedengaran kat sini kan orang ramai akan kemudiannya Tengku Abdul Rahman dibawa laungan merdeka kat sini kita dengar dilaungkan di hadapan pentas menghadap ketiga-tiga tiang bendera. Okey, selepas tu apa yang berlaku? Bendera Union Jack diturunkan. Okey, bendera Union Jack diturunkan dengan lagu God Save the Queen dia itulah. Dan kemudian bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan. Yang ni senang kita nak ingat. Kan, Union Jack diturunkan, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan. Kan, kemudian bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan diiringi dengan lagu Negaraku dan sorakan merdeka dilaungkan sebanyak 7 kali. Okey, sorakan merdeka 7 kali dilaungkan dekat situ. Dan kemudiannya Tengku Abdul Rahman memberi tabik hormat kepada bendera. Tengku Abdul Rahman beri tabik hormat kepada bendera Persekutuan Tanah Melayu. Kan menunjukkan pada waktu ni sebenarnya kita pun dah merdeka. Ada lagi kan? Lepas tu kalau kita tengok pukul 11.10 tu Tengku Abdul Rahman menerima tabik hormat dalam pemeriksaan perbarisan perwakilan negeri. So kat sini kita boleh ambil mula Tengku Abdul Rahman beri tabik hormat kepada bendera Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian kita kata Tengku Abdul Rahman, kita kata paling mudah yang kita senang nak faham adalah memeriksa pasukan perbarisan kehormat. Kan? So apa pula yang selepas dia buat pemeriksaan barisan kehormat? Kalau kat sini dia kata ni cuba ambil yang paling yang okey. Pingat kan berukir dengan peta semenanjung Tanah Melayu serta gambar Tengku Abdul Rahman dalam peta itu. Kan kiranya kalau tengok kat situ diberi sebutir pingat emas. Jadi kat sini cikgu nak ambil poin yang senang kita nak ingat. Okey, Tengku Abdul Rahman diberikan. Kan Tengku Abdul Rahman diberikan tersebut pingat dan Tengku Abdul Rahman diberikan rantai emas lah kita kata habis cerita. Rantai emas, kita ambil yang mudah sikit kita nak ingat. Kan, diberikan rantai emas. Kan, di mana dekat situ tu kita tengok tu adanya pingat lah, pingatnya cikgu sebut tadi lah. Pingat yang berukir kita kata Tanah Melayu dan juga peta Tanah Melayu dan juga gambar Tengku Abdul Rahman dekat situ. Kan, kemudian dikalung dekat leher, okey, yang menjadi bapa kemerdekaan negara kita. Majlis diakhiri dengan bacaan doa selamat. Okey, di majlis berakhir dengan doa selamat. Okey, dah cukup kan. Kalau tengok dalam buku tu susah kita nak ingat kan. So yang ni flow dia juga kalau pada malam detik kemerdekaan pada malam tersebut. Macam mana detik kemerdekaan pada malam tersebut? So kita tengok balik. Wakil daripada Parti Perikatan ambil tempat. Kemudian 300 pemuda buat barisan kehormat. Kemudian pada pukul 2 minit, maksudnya sebelum pukul 12 tu. 11.58 lampu dipadamkan. Jadi pada waktu tersebut gelap gelita. Kemudian tepat pukul 12 lampu dipasangkan. Kemudian laungan merdeka sebab ambang merdeka kan. So laungan merdeka berkumandang, orang bersorak kat situ. Kemudian masa tu bendera Union Jack diturunkan dan dengan diikuti dengan lagu God Save the Queen. Kemudian bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan lagu Negaraku. Kemudian sorakan merdeka selepas selesai je bendera lagu Negaraku selesai tu, sorakan merdeka lagi sebanyak 7 kali dan Tengku Abdul Rahman kemudiannya beri tabik hormat
kepada bendera Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian Tengku Abdul Rahman dia periksa pula barisan kehormat. Biasa kita tengok kan macam Agung periksa je barisan kehormat tertera kan. Maksud macam itulah. Kan? So Tengku Abdul Rahman periksa perbarisan kehormat. Dan kemudian sebelum tu kita tengok masa dia periksa biasanya dia terima tabik hormat. So Tengku Abdul Rahman dia terima tabik hormat daripada pasukan ni, perbarisan kehormat ni. Kemudian dia akan periksa perbarisan kehormat ni. Dan kemudian Tengku Abdul Rahman diberikan hadiah rantai emas tu di mana dekat situ dikalungkan ada pingat yang berukir gambar dan juga peta Persekutuan Tanah Melayu. Dan bila majlis berakhir tu kita lihat doa selamat dibacakan di akhir. So selesai. Ini flow dia kalau untuk malam tu. Ini pun sebenarnya dah banyak pun. Kalau kamu miss salah satu pun dah banyak dah kamu dapat. Yang kalau kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 12. Ada 12 kat sini. So pilihlah yang mana yang senang kita nak ingat. Kan? Okay. Ini untuk masa detik pemasyuran kemerdekaan tu. Yang tak ada di dalam kita nak bincang, cikgu takut nanti kamu mix up. Jadi kita kena ingat, kalau dikata detik pemasyuran kemerdekaan tu kan, kita akan ambil kepada malam 30 Ogos tu, pada pukul 10 malam, start 10 malam. Tapi kalau dikata peristiwa pemasyuran kemerdekaan tu, peristiwa bersejarah pemasyuran, kan itu dia akan datang pada 31 Ogos 1957. Kan yang kita kata start dalam pukul 8 suku pagi tu, dia dah mula berkumpul apa benda sebagainya. Jadi itu tentang kemerdekaan negara kita, sambutan kemerdekaan negara kita. Okay.